Ramadan ini ramai akan mengatakan ataupun bincang berkenaan nombor 1 tahap kesedapan makanan tersebut, nombor 2 harga makanan tersebut di bazar Ramadan. Dan yang ketiga biasanya kalau ramai orang akan pergi. Itu adalah kuasa viral. Hari ini kita nak bercakap mengenai pemantauan harga di bazar Ramadan. Kami sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Azman Adam, iaitu Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup. Tetapi sebelum itu kita saksikan dahulu intro ini. Setiap kali bermula Ramadan, tumpuan pengunjung sudah pasti ke bazar Ramadan di seluruh negara bagi mendapatkan hidangan dan juadah untuk berbuka. Umumnya, terdapat banyak lokasi bazar Ramadan yang menawarkan pelbagai variasi makanan dan minuman untuk pembeli. Namun setiap tahun pasti ada sahaja isu tular mengenai harga makanan yang dicaj kepada pembeli yang tidak masuk akal. Namun di beberapa lokasi yang telah dilaksanakan pemantauan, harga makanan yang dikenakan tersebut dilihat bersesuaian dengan kuantiti yang ditawarkan peniaga. Peningkatan kos bahan mentah ketika ini menjadi punca harga makanan di bazar Ramadan mengalami kenaikan berbanding tahun sebelumnya. Harga makanan secara umumnya meningkat antara 10 hingga 20%, berikutan peniaga mendakwa perlu menampung peningkatan kos bahan mentah. Apabila berdepan dengan isu peningkatan kos, peniaga berusaha mengekalkan harga sama atau menaikkannya sedikit bagi mengelak kerugian. Sebagai pembeli yang bijak, kita mempunyai hak untuk membuat pilihan yang tepat bersesuaian dengan kadar perbelanjaan masing-masing. Okey, itu kita berikan pada anda mukadimah untuk kita membuka perbincangan kita pada hari ini kan. Rata-ratanya akan dibincangkan juga adalah berkenaan dengan kos di mana sekarang ni kalau kita pergi ke bazar memang sudah meningkat. Tadi kita sudah perkenalkan tetamu kita iaitu Datuk Azman Adam bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita. Datuk mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan skop pelaksanaan penguatkuasaan di bawah kelolaan Datuk sendiri untuk memastikan agar harga makanan di bazar Ramadan ini sentiasa terjaga. Okey, terima kasih hati bagi peluang kepada kami di KPDN untuk menerangkan tentang gerak kerja kami. Okey, Ramadan dengan KPDN memang tidak dapat dipisahkan. Bermula daripada 1 Ramadan, kami telah melaksanakan satu operasi khas yang kami namakan sebagai Ops Pantau 2024. Bermula daripada 12 Mac sehinggalah berakhir Ramadan nanti. Jadi tujuan utama Ops Pantau kita ini adalah untuk melihat kepada beberapa perkara. Yang pertama tentang bekalan barang-barang tersebut. Yang kedua yang sangat mustahak adalah harga, sama ada harga itu menasabah ataupun tak menasabah. Jualan murah, sama ada jualan murah itu betul-betul murah ataupun sekadar gimmick, penggunaan alat timbang, isu-isu berkaitan dengan halal, barang tiruan dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kami fokuskan sepanjang pelaksanaan Ops Pantau nanti. Dan Ops Pantau ini kami fokuskan kepada beberapa premis lah. Antaranya di Bazar Ramadan itu sendiri, Bazar Raya, di pasar-pasar awam, pasar raya, kedai runcit dan sebagainya. Jadi ini adalah satu gerak kerja yang kita kata berfokus supaya kepentingan peniaga dan kepentingan pengguna dapat kita jaga menjelang sambutan Hari Raya pada tahun ini. Datuk, secara asasnya selain daripada meletakkan tanda harga, apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh peniaga ketika berniaga di bazar Ramadan khususnya, Datuk? Sebenarnya tanda harga lah yang paling asas sekali. Sebab dia akan membolehkan kita untuk membuat perbandingan harga. Sama ada gerai A, gerai B, gerai C mana yang lebih setimpal. Kadang-kadang walaupun produknya sama, tetapi kadang-kadang yang ni saiz dia besar sikit, yang ni intinya lain, bahannya lain dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu harga adalah sangat penting untuk dipamerkan. Jadi tidak boleh tidak untuk saya katakan bahawa kita telah menjejak ke tahun 2024 di mana sepatutnya peniaga dah tahu tanggungjawab mereka sebagai peniaga. Nombor 1 kena letak tanda harga. Dan kita tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan yang tegas kepada mereka sebab mereka selalu memberikan pelbagai alasan. Kononnya baru saja buka perniagaan, lupa dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan 2,200 pegawai kita seluruh negara, saya rasa alasan-alasan lapuk seperti itu bukanlah satu alasan untuk mereka mengelirukan pengguna. Kadang-kadang ada juga pengguna apabila dah beli, dah masuk dalam plastik beg dan sebagainya, mereka tahu rupanya harga yang dikenakan kepada mereka adalah harga yang tidak masuk akal. Jadi itulah antara perkara-perkara yang sangat penting
Di samping aspek-aspek lain jugalah seperti kebersihan dan sebagainya. Jadi kita lihat kebelakangan ini 6 hari sehingga semalam kita berpuasa di dada-dada media sosial, kita tengok banyak sekali perdebatan tentang isu di Bazar Ramadan ni. Ada yang berkatakan tentang mutu, ada yang berkatakan tentang macam semalam saya tengok ada satu tempat beli beli murtabak ada lipas contohnya, kan, dan pelbagai lagi isu-isu lain yang pada saya bulan Ramadan adalah satu bulan untuk memberi peluang kepada peniaga-peniaga bermusim ni untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi mereka perlu mendapat keuntungan ini melalui jalan-jalan yang kita kata dibenarkan oleh undang-undang. Jadi mereka tidak boleh meletakkan harga yang melampau. Mereka tidak boleh kita kata membebankan pengguna dengan harga yang tidak masuk akal dan sebagainya. Dan daripada situlah kami mengalu-alukan aduan daripada orang ramai supaya kami di KPDN dapat mengambil tindakan, insya-Allah. Dalam Datuk menyebut berkenaan dengan aduan itu kan yang penonton kita sedang menyaksikan sekarang ini, mungkin baru terkena semalam pergi Bazar Ramadan kan, makanan tak sepadan dengan harga, makanan tak bersih. Bagaimana mereka boleh menyalurkan aduan tersebut kepada pihak KPDN terutamanya? Okey, kita sebenarnya di segi penyaluran aduan kita banyak. Okey, kita ada beberapa saluran aduan lah. Tetapi saya nak ambil peluang ni dulu Syuhada dan juga Cik Ridwan. Yang pertama ni kita sangat mengalukan aduan terus kepada kami. Kadang-kadang kita tengok kebelakangan ini pengguna-pengguna kita ni dia lebih cenderung untuk memviralkan dulu. Dan dulu, ini kan akan menggagalkan penguatkuasaan ini, menyusahkan kita. Maksudnya ialah kadang-kadang apabila kita membuat serbuan ataupun pemeriksaan, bukti tersebut telah pun dihapuskan ataupun mereka ni telah menutup perniagaan dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk masa-masa akan datang pengguna-pengguna kita boleh memberikan maklumat tersebut kepada kami dulu di bahagian penguatkuasa. Sebab kami di bahagian penguatkuasa ni, yang pertama kami ada beberapa saluran aduan. Yang paling popular sudah tentulah WhatsApp 019 279 4317 ataupun 019 8488 000. Dan kami untuk Ops Pantau 2024 ini kami ada membuka satu talian khas kepada pengguna yang beroperasi 7 hari seminggu. Yang tu boleh telefon kami 03 8882 6088 ataupun 03 8882 6245. Jadi kami akan beroperasi pada setiap hari dan boleh saya bagi tahu Cik Ridwan, pada sehingga semalam 6 hari puasa kita dah terima sebanyak 289 aduan. Dan 179 daripada aduan tersebut adalah berkaitan satu tanda harga, dan yang kedua adalah harga tidak munasabah, dan lain-lain adalah berkaitan dengan penggunaan alat timbang dan sebagainya. Jadi harga adalah komponen terpenting aduan yang kita terima daripada pengguna sekarang. Tapi itulah, kalau katakan harga tidak munasabah, ada satu isu berkenaan dengan harga murtabak RM10. Tapi bila pergi tengok saiznya besar, isinya tebal. Bagaimana pertimbangan dilakukan untuk menyelesaikan isu harga yang tidak munasabah ini di pihak KPDN? Okey, itulah yang kami katakan tadi. Nombor satu, nak berniaga, tanda harga kena ada. Sebab daripada situ pengguna boleh melakukan perbandingan harga antara gerai ke gerai dan sebagainya. Sebab daripada situ juga jika pengguna tidak puas hati ataupun mendapati berlakunya kenaikan harga yang mendadak ataupun tidak munasabah, kita ada kuasa. Yang pertama, kita akan mengeluarkan satu notis kepada peniaga tersebut, di mana peniaga tersebut bertanggungjawab untuk menjawab kepada kami di KPDN apakah komponen-komponen asas untuk pembuatan sesuatu bahan makanan tersebut dan kadar charge sama ada munasabah atau tidak munasabah. Dan sekiranya mereka kita dapati gagal untuk memberikan ataupun menjawab notis yang dikemukakan oleh pegawai kita, ia juga merupakan satu kesalahan. Dan sekiranya kami dapati berlakunya elemen pencatutan di situ juga, dia juga merupakan satu kesalahan. Jadi kami akan meneruskan Ops Pantau ini sehinggalah berakhirnya musim perayaan, dan ini adalah satu proses yang berulang. Setiap tahun kami akan cuba untuk memberikan yang terbaiklah kepada pengguna-pengguna kita. Okey, kita ada video yang kami sudah sediakan untuk anda untuk kita mendengar sedikit apa agaknya pendapat ataupun pandangan para peniaga di Bazar Ramadan. Jom sama kita saksikan.
Dengan harga yang kita tawarkan satu paket RM3 untuk kuih muih, buat masa sekarang alhamdulillah belum ada lagi pengadu-pengadu ataupun customer yang mengadu dengan kita lah dengan tanda harga mahal. Tapi kita bersyukur alhamdulillah dengan harga yang kita tetapkan lah. Macam saya kan, saya niaga macam martabak apa semua ni, sebenarnya memang kenaikan harga sangat tinggi. Sebab contoh macam tahun lepas kita orang dapat harga yang contohnya harga daging 14, sekarang dah naik 17. Macam daging cincang pun sama, daripada 13 naik 17. So untuk samosa kari pak pun sama, kenaikan harga RM1 ke RM2. So nak tak nak memang terpaksa naik harga lah. So kita pun peniaga, kita pun pembeli. So nak tak nak memang terpaksa lah. Saya memang betul lah apa yang customer yang beritahu. Tapi kita ialah nak beli barang mahal terpaksa belilah. Kalau kita nak jual mahal, kita fikir orang pula tak apalah, walaupun kita rugi jual je lah walaupun barang betul mahal. Bagi pendapat saya lah, sebab saya memang macam tu. Walaupun barang mahal, saya suka jual barang murah-murah lah. Itu dia sedikit pendapat daripada peniaga di Bazar Ramadan. Ditelan mati mak, di luar mati bapak. Situasinya begitulah. Dia pun berada di tengah-tengah kan. Ya. Ada peniaga yang bersimpati macam tadi tu, tak apalah kan. Tapi ada peniaga yang dia mempunyai fikiran sebagai seorang peniaga kan, bisnes, dia nak kau untung, dia akan makat lebih sikit lah kan. Bercerita berkenaan kos harga ni, KPDN antara kementerian yang sentiasa memantau berkenaan kenaikan harga barang asas dan sebagainya. Walau bagaimanapun, adakah terdapat sebarang kerjasama rentas kementerian untuk memastikan agar penguatkuasaan daripada pihak KPDN ini boleh dijalankan secara total, secara menyeluruh untuk memastikan inilah rakyat dapat menikmati harga barang yang setara? Okey, terima kasih Puan Syahdah. Okey, sudah tentulah kita whole government approach. Dalam penguatkuasaan ni kita tak boleh bersendirian. So antara rakan strategik kami untuk Ops Pantau ni termasuklah Kementerian Kesihatan, pihak PBT dan juga yang paling penting untuk menentukan kesinambungan bekalan ini adalah Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Itu antara beberapa strategik partner kita dalam menguatkuasakan dan memastikan pengguna-pengguna kita ini mendapat layanan yang sewajarnya dalam musim Ramadan dan juga menjelang Aidilfitri ini. Jadi sedikit statistik, 6 hari pertama Ramadan kami telah membuat pemeriksaan ke atas 10,698 premis dan kita ada 28 kes setakat ini. Sebenarnya kalau kita nak cakap tentang kes ni, Cik Ridwan, memang secara overall memang kita pematuhan peniaga tu agak tinggi. Yang kita dengar desas-desus ni adalah sebahagian saja, yang mana mereka ni kita boleh kategorikan sebagai mereka cuba cuba melihat reaksi pengguna macam mana ketika mereka meletakkan harga yang mahal dan sebagainya. Tetapi pengalaman saya 31 tahun dalam bidang penguatkuasaan ni, selalunya peniaga-peniaga yang beretika ini mereka akan kekal bertahan dalam pasaran. Dan itulah yang saban tahun apabila kami membuat pemeriksaan, kami akan menjumpa peniaga yang sama. Sebab etika mereka tinggi dan sudah tentulah pengguna-pengguna akan memberikan kesetiaan untuk memberi produk dan menyokong perniagaan mereka. Tetapi ada juga yang saya dapati daripada pengalaman yang berniaga untuk dapat untung cepat dan sebagainya, kadang-kadang setahun lepas tu kita pergi tak ada dah. Jadi di situlah yang kita nak letakkan konsep baru di kementerian ni, bahawa rahmah yang kita duduk perkenalkan menu rahmah, jualan rahmah dan sebagainya. Rahmah itu adalah sebahagian daripada konsep keberkatan yang kami cuba terapkan juga dalam Ops Pantau kita pada tahun 2024 ni. Bukan sekadar berniaga untuk mendapatkan keuntungan, tetapi jangan lupa juga elemen-elemen keberkatan yang sepatutnya kita timbul. Apatah lagi perniagaan ini kita jalankan dalam bulan Ramadan. Jadi itu antara aspek-aspek yang ditekankan oleh pihak kementerian, khususnya di bahagian penguatkuasa untuk penguatkuasaan Ops Pantau tahun 2024. Datuk, kami juga difahamkan bukan sahaja pemantauan dilakukan di Bazar Ramadan, malah di Bazar Syawal juga akan dilakukan pada malam hari juga. Gerakan kami ini satu gerakan secara fizikal. Tuan-tuan boleh nampak pegawai beruniform macam saya berada di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ada pegawai-pegawai yang tidak beruniform,
yang berpakaian biasa yang kami namakan melalui opsama kami, yang mana mereka ni akan menyamar untuk membeli produk-produk kuih, pakaian dan sebagainya untuk melihat pemantauan peniaga, dan jika mereka tidak patuh, di situ juga kami akan terus mengambil tindakan undang. Dan satu lagi, kami ada satu seksyen khusus di KPDN Putrajaya di Ibu Pejabat, di mana seksyen ini akan membuat pemantauan secara maya online. Jadi itu gerak kerja yang dilaksanakan oleh kami di KPDN. Tetapi apapun, saya nak nyatakan di sini bahawa banyak juga maklumat yang kami dapat daripada aduan-aduan daripada orang ramai. Jadi oleh sebab itulah saya mengalung-alungkanlah aduan maklumat daripada orang ramai supaya kami di KPDN ini dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat di negara kita, insya-Allah. Secara ringkas Dato', untuk minit terakhir, apakah bentuk-bentuk aduan yang mereka boleh sampaikan aduan kepada pihak KPDN? Contoh yang pertama, kita maklum sini tanda harga tak ada, kan? Kita boleh bagi aduan. Selain daripada itu apa lagi Dato', secara ringkas? Selain daripada itu, kualiti makanan pun boleh. Makanan jadi kita akan salurkan kepada KKM apa yang mereka rasa terkilan tentang sesuatu perniagaan tu boleh. Boleh. Penggunaan alat timbang, kadang-kadang mereka berniaga ni tanpa alat timbang yang sah ataupun alat timbang tersebut terlatih. Juga aduan, ya? Ada juga yang mengelirukan di segi tanda halal sebagai contoh. Itu pun juga boleh. Ataupun macam saya kata tadi, jualan murah. Dulu RM10, diskaun jadi RM7. Tapi sekarang ni dia letak 15, diskaun jadi RM10. Jadi itu juga boleh. Mengelirukanlah, ya. Mengelirukan. Baik, terima kasih Dato' kerana berkongsi dengan Penutup Pagi Malaysia hari ini apa yang dilaksanakan oleh pihak KPDN untuk memantau harga makanan di Bazar Ramadan dan juga premis-premis perniagaan yang lain. Terima kasih bersama kami hari ini di studio. InsyaAllah. Semoga Ops Pantau ini diteruskan lagi untuk menguatkuasa dan juga memastikan para peniaga kita mengikuti undang-undang yang ditetapkan. Baiklah,